alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin muslimat rahimahullah. Alhamdulillah, malam ini kita menerima satu kunjungan daripada Ustaz Muhsin bin Ahmad atau dikenal sebagai PU Muhsin, pencetus rumah Ustaz Muhsin. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kami mohon maaf sebab tadi ada program di Masjid Al-Azim. Beliau memberi tazkirah di Masjid Al-Azim sebentar tadi. Alhamdulillah, jadi insya-Allah hari ini madrasah kita, surau kita ini dikunjungi oleh seorang alhamdulillah Ustaz Muhsin. Alhamdulillah memberikan sedikit tausiah ataupun tazkirah kepada anak-anak tahfiz dan juga para ibu bapa yang sempat hadir pada hari ini. Jadi insya-Allah pada malam ini juga kita akan diimami solat tarawih kita oleh Ustaz Muhsin sendiri. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah hadirin dan hadirat, saya tak nak membawa masa. Saya ingin mempersilakan Ustaz Muhsin bin Ahmad untuk meneruskan sesi kuliah hari kita insya-Allah. Tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Terima kasih kepada kanda saya Fadil Ustaz Roy yang saya kasihi, ibu ayah-ayah, abang kakak, dan tentunya yang saya hormati sebenarnya saya kasihi itu adik-adik para bakal hafiz dan hufaz semua, masya-Allah tabarakallah. Saya sebenarnya Ustaz datang daripada planet yang sama macam kamu semualah. Daripada pelajar yang duduk di madrasah, mungkin tak sama sangat tapi lebih kurang beginilah. Baik, kerana kita pun dah menjelang masuk Isyak dan kita lajak sikit je, saya lajak sikit kemudian kita solat Isyak. Adik-adik yang dirahmati Allah, ibu ayah semua, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerana semua hafal Quran dan berdamping dengan Al-Quran, kita cerita Al-Quran, kita kait sikit dengan Ramadan. Antara sunnah Nabi SAW, kita dianjurkan membaca surah Al-Mulk, betul tak? Bila? Sebelum tidur. Ada baca? Menjadi rutin. Rutin Masya Allah, Masya Allah. Ya Allahu Akbar. Dan surah, dia ada dua surah. Satu lagi surah apa? As-Sajadah sebenarnya. Dalam hadis tu sebut Alif Lam Mim Tanzil, iaitu As-Sajadah dan Al-Mulk. Tapi tak apalah, baca salah satu pun okey. Al-Mulk. Biasanya Al-Mulk. Kalau di KL, di Selangor, jadi kebiasaan ibu ayah semua surau masjid sebelum balik jemaah akan baca Al-Mulk. Jadi dah rutin dah. Okey. Cuma malam ini Ustaz akan kongsi dengan adik-adik semua, mungkin sebagai ulang kaji lah, bukan Ustaz nak mengajar sangat, kerana adik-adik semua pun Masya Allah ilmu banyak, mudah-mudahan. Kita nak bincang sikit surah Al-Mulk malam ni, boleh? Surah Al-Mulk ni surah yang Nabi SAW suruh kita baca. Bukan sekadar sunnah itu semata-mata sunnah. Tentu ada hikmah, tentu ada kebaikan ataupun sesuatu di sebalik itu. Maka bila kita renung, bila kita hayati, betul adik-adik, ayah ibu semua, surah Al-Mulk ini ada petunjuk ataupun kita kata ada isyarat yang memberitahu kita tentang sesuatu yang meningkatkan motivasi ataupun ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. So malam ini kita akan bincang satu dua ayat yang kita akan bermula pada ayat atau ayat yang ke-6. Ayat ke-6, apa ayat dia? Ingat tak? Ayat ke-6. Hafal Ustaz tahu, tapi ingat tak nombor ayat? Kita ingat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Sambung. Masya Allah. Takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Sambung.
dhalalin kabir. Okey, cukup. Sadaqallahul azim. Nanti kita sambung sempat. Baik. Ini cerita yang waktu terhad ni Ustaz cerita secara umum atau ringkas untuk kita dapat faham. Baik. Di dalam Al-Quran, adik-adik semua, ni insya-Allah bakal-bakal hafiz ni, kita hafal Quran dalam masa yang sama. Satu benda yang kita penting juga, kita nanti insya-Allah jadi pendakwah, jadi ustaz, jadi asatidzah, mudah-mudahan kita juga perlu bergelumang. Maksudnya kita selalu kena berjinak untuk tengok cerita dalam Quran. Ada belajar tak? Tafsir belajar kan? Jadi kena banyak, supaya kita tidak semata-mata hafal, tapi kita tahu apa yang ada dalam Quran. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Perintah Allah Taala kepada kita untuk tadabbur, menghayati, menekuni cerita dalam Al-Quran. Adik-adik yang dimuliakan Allah Taala, tuan-tuan yang dirahmati Allah. So surah Al-Mulk ini boleh kita faham bahawa ia adalah satu gambaran. Gambaran ni bukan gambaran yang dibuat-buat, tapi gambaran yang confirm berlaku. Iaitulah cerita perihal keadaan alam neraka. Dahsyat. Walaupun cerita ni kalau kita lihat ia lebih relate ataupun kaitannya dengan cerita apa dia? Orang Quraisy yang menolak dakwah Nabi. Tetapi Al-Quran konsepnya al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Apa maksudnya? Quran ni ibrah je untuk kita semua, bukan hanya cerita tu saja untuk ibrah. Walaupun Quran cerita turun waktu tu, tapi pengajarannya untuk kita sepanjang zaman. Betul? Baik. Jadi kisah ini Allah Ta'ala lakarkan, dia lebih kepada dialog. Tuan-tuan tahu? Adik-adik tahu dialog, skrip. Kita kalau tengok pelakon kita kat TV tu kan, dia ada skrip kan sebelum berlakon. Ini adalah skrip yang Allah buat, tetapi bukan untuk berlakon, tetapi cerita realiti keadaan alam neraka. Mari kita tengok apa kata Allah Ta'ala. Baik. Allah kata, walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Bagi orang-orang kafir, ini pun perbincangan panjang. Pertama, orang kafir yang mati dalam kekufuran. Kerana di sana ada orang kafir yang dia tak mati dalam kekufuran, mati dalam Islam. Hidup kafir 60, 70 tahun jadi kafir. 3 hari nak mati Allah bagi hidayah. Ada tu tak? Betul tak? Ada orang macam tu. Dan ada yang sebaliknya, 60 tahun hidup ahli masjid, datang masjid hari-hari, seminggu sebelum mati benci dengan masjid. Ada tu. Oh, na'udzubillah. Kalau Allah nak buat ada, na'udzubillah. Yang akhirnya 60 tahun dia pergi masjid tu tak tahu sebab apa. Menunjuk ke orang ke, riak ke, takabur ke, wallahu a'lam. Akhirnya penutup dia tidak husnul khatimah. La ilaha illallah. Sebab itu kita doa, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Amin. Wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Jangan matikan kami dalam keadaan yang kematian yang jelek, yang teruk. Baik. Kemudian Allah kata bagi orang kafir itu bila mati dalam kekufuran, mereka dapat apa? Azabu jahannam, azab jahannam. Jelas. Bahkan dalam banyak ayat lain Allah sebut bahkan mereka ni khalidina fiha abada. Dahlah khalidina fiha tu maksudnya kekal selamanya, tambah lagi abada. Nak bagi tahu memang tak ada harapan dah. Okey? Kemudian Allah kata wa bi'sal masir. Apa dia? Malanglah penghujung mereka. Sebab itu kita orang beriman, Nabi ingatkan innamal a'malu fil khawatim. Apa dia? Sesungguhnya amalan ini, hidup kita ni penghujung. Sekarang buat baik. Sebab itu buat baik kena ikhlas, kena berilmu, kena bersungguh-sungguh, kena tawaduk. Semua nak kena ada. Kenapa? Kerana natijah nanti yang kita nak cari. Hari ini kalau buat baik, tapi kerana takabur, kerana riak, kerana menunjuk-nunjuk, dibimbangi, penghujung tak cantik. Itu kita takut. Jadi kita buat baik, mudah-mudahan kita dikarenakan mukhlisin lahuddin. Baik. Kemudian Allah sebut, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Ahli neraka ni, di kalangan ahli-ahli neraka ni, orang kafir ni, orang tak beriman kepada Allah ni, na'udzubillah min zalik, mereka ni semua ulqu, dihumban. Kita dalam doa minta Allahumma adkhilnal jannah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam syurga. Tetapi untuk neraka tidak digunakan untuk masuk neraka, tapi dihumban dalam neraka.
istilah ilqa, ulqu. Jadi Allah menghumban mereka, mencampakkan mereka dalam neraka. Fiha, di dalamnya, sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Dan nanti mereka masuk, sami'u, kedengaran, syahiqa, pekikan suara yang amat dahsyat. Ni cerita Quran. Walaupun cerita ni untuk orang kafir, kita dengar takut tak? Oh, jangan buat main. Sebab itu kita baca Quran, adik-adik, ibu ayah yang dimulakan Allah Ta'ala, kita semua bila baca Al-Quran, baca dengan hati. Baca memang dengan mulut, tapi hati mau datang. Hati mau datang. Kita tengok renung, baru dia sampai, insya-Allah. Baik. Kemudian Allah kata takadu tamayyazu minal ghaiz. Dengan kemarahan neraka ni dia marah. Maka manusia yang jahat ni ada kelompok. Allah asingkan kelompok-kelompok ni. Apa yang berlaku? Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Apabila kelompok-kelompok ni dah di asing-asing ni, bila neraka membuat kemarahannya, dihumban mereka, setiap satu kelompok masuk, masuk satu kelompok, satu malaikat duduk tunggu kat situ. Malaikat apa? Jaga neraka? Malaikat? Ingat bukan nakir tadi. Malik duduk tunggu kat situ. Dia kata apa? Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Bertanyalah Malik ni tadi kepada penghuni neraka. Kamu penghuni neraka, dulu dekat dunia kamu bukan telah didatangi oleh orang-orang yang memberi peringatan? Betul, adik-adik semua. Maknanya kita ni kalau kat sekolah, kat madrasah, ustaz-ustaz, asatizah, tok-tok guru kita duk ingatkan kita. Kita umat Islam dengar peringatan, dengar tazkirah. Kalau orang kafir, tentunya seruan kepada beriman kepada Allah. Allah tanya orang kafir, dulu kamu hidup bukan ada orang panggil, ajak kamu masuk Islam? Konteks ayat ni kaitannya lebih kepada peristiwa zaman Nabi, tapi kita ambil ibrah, ambil pengajaran, supaya setiap kali kita dengar teguran, dengar pesanan, dengar, taat, ikut, terutama benda yang jelas ada manfaat. Kalau tok guru kita, ustaz kita suruh beli rokok, janganlah pergi. Itu tak adalah contohlah. Tapi maknanya semua suruhan guru kita, ustaz-ustaz kita, semua kepada kebaikan, insya-Allah. Baik. Lalu Allah tanya kepada mereka, lalu mereka berjawab, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Lalu mereka jawab apa? Bala. Apa maksud bala? Istidrak dalam nahwu kan kita belajar. Betul lah, lupa dah. Bala maknanya ya, benar. Pengakuan daripada ahli neraka. Memang benar ya Allah. Ni dialog skrip Ustaz sebut tadi. Ada interaksi dua pihak. Skrip ni adik-adik, cerita yang confirm berlaku bila? Kiamat. Tapi Allah buat siap-siap cerita dekat dunia. Pasti berlaku. So kita baca, kita mau ambil iktibar. Baik. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Ya, memang telah datang kepada kami yang memberi peringatan. Tapi apa mereka kata? Fakadzabna. Tapi kami kadzabna maksudnya kami dustakan, kami tipu, kami tak nak percaya, kami tolak mentah-mentah. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Kami katakan waktu tu, mana ada Tuhan datangkan apa-apa, Tuhan tak suruh apa-apa pun. Betul. Adik-adik tengok perkataan orang yang memperlekehkan agama. Sama ada orang kafir yang menghina Islam, na'udzubillah, ada orang Islam yang hina Islam. Orang Islam dia tak hina Islam dengan perkataan, tapi dengan kadang-kadang perbuatan. Na'udzubillah. Sehat, badan sado-sado, badan fit, ketul-ketul, tak puasa Ramadan. Itu hina agama sebenarnya. Sedar tak sedar dia menghina agama sebenarnya. Kita sehat, tubuh badan, telinga dengar bagus, mata boleh tengok, guna semua nikmat ini untuk kebaikan. Kita tak guna kepada kebaikan, lawan kepada guna, mana kita guna tu tanda kita bersyukur. Lawan kepada bersyukur apa dia? Kufur. Walaupun akidah dia beriman, tetapi kufrun ni'mah dipanggil. Kan? Kita belajar. Baik. Kemudian lalu Allah menyambung, in antum illa fi dhalalin
kabir. Sungguhlah kamu ni, pembuat kamu neraka ni, kamu ni memang buat sesat sungguh lah. Ni sesat ni bukan takat-takat macam ayah pin ni. Tu pun sesat kat tu. Tapi ni memang super duper sesat ni. Tapi samalah golongan yang mensyirikkan Allah, menyengutukan Allah, mengkufurkan Allah, mana menolak Allah Ta'ala sebagai Tuhan, semuanya berada dalam kesesatan yang nyata. Baik, lalu mereka sambung, waqalu law kunna, ni point Ustaz nak share, law kunna nasma' au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Apa dia? Mereka kata, lah kami dulu kalau hidup kat dunia dulu, kalaulah kami dengar betul-betul dan kami fikir sungguh-sungguh, ma kunna fi ashabis sa'ir. Ni poin yang paling penting. Apabila Allah mengurniakan kita panca indera, pendengaran, penglihatan dan seumpamanya, dan akal, tuan-tuan, ayah ibu semua, adik-adik semua, guna sebaiknya. Fikir untuk kehidupan kita. Walaupun kamu muda-muda, masya-Allah taala, fikir masa depan nak jadi umat macam mana. Cabaran kehidupan di luar sana ni, kamu duduk kat madrasah 4-5 tahun je, keluar di luar sana macam-macam fitnah menanti. Bukan kita seronok tengok fitnah, tapi kebimbangan, ketakutan. Cabaran dia bukan kaleng-kaleng, kata orang India, orang Indonesia. Bukan kaleng-kaleng. Ustaz lalu zaman sama, madrasah, sekolah, ma'had, akhirnya keluar, alhamdulillah pergi Al-Azhar kejap. Tapi cabaran fitnahnya, oh masya-Allah. Kita akan melalui fasa kehidupan. So Allah kata naqil, berfikir, guna akal. Ini sahaja yang membedakan kemuliaan manusia dengan makhluk lain. Manusia Allah angkat darjatnya kerana akal, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah semua. Akal, guna akal, fikir. Sebab tu kita baca Al-Quran, gerakkan akal. Sama ada gerakkan akal, membaca dengan betul, tu pun guna akal juga. Tengok hukum hakam, tajwid, fasahah, makhraj dan seumpamanya, kan? Kemudian gerakkan akal, melihat cerita-cerita yang ada dalam Quran. Baik, kemudian mereka sambung, apa dia? Fa'tarafu bidhanbihim fasuqan li ashabis sa'ir. Dan akhirnya mereka benar-benar mengaku di depan Allah, menyesal kami ya Allah. Binasa mereka menjadi ahli ashabis sa'ir, ahli neraka sa'ir. Adik-adik, ibu ayah semua, nak menyesal masa bila? Masa bila? Ini perkataan dialog yang confirm akan diungkapkan oleh ahli neraka. Confirm, Allah yang buat. Ini bukan ustaz punya karangan, tok guru, tok syekh dan Allah yang buat. So confirm berlaku. Kita yang membacanya sekarang saat ini, tentulah kita perlu mengambil i'tibar. Kamu adik-adik ambil i'tibar sebagai pelajar. Kesungguhan kita, ketekunan kita, hafal Quran, mengulang tentu memerlukan ketekunan yang lebih. Ustaz duduk dalam dunia kamu, tahulah sikit-sikit. Hafal ni tak payah mana, nak mengulang cabaran dia besar. Melahirkan orang yang menghafal Al-Quran tidak begitu susah sebenarnya, tetapi melahirkan orang yang menghafal Al-Quran dengan ingatan pada apa yang dia hafal, itu amat tidak mudah. Memang susah kan? Sebab itu gelaran Al-Hafiz. Ini sebab adik-adik bakal Al-Hafiz, saya ingat Al-Hafiz, apa maksud Al-Hafiz? Kamu pun tahu. Kita dekat Nusantara ni sebut Al-Hafiz, orang hafal Quran lah. Tapi kalau di istilah ilmu pengajian, Al-Hafiz tidak digunakan untuk orang hafal Quran. Sebenarnya Al-Hafiz untuk siapa? Al-Hadis. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yang menghafal jutaan hadis matan dan sanad. Al-Hafiz. Al-Hafiz As-Suyuti. Tapi kita pakai kalimah tu Al-Hafiz. Tak apalah, untuk orang Melayu Al-Hafiz Qurani, tapi hafiz sungguh-sungguh, iaitu orang yang benar-benar menjaga Al-Quran. Jaga tu bukan ambil Quran letak elok-elok dekat rumah, balut duduk atas damari. Tu semua orang boleh. Hafiz maknanya hafal dan jaga amanah Al-Quran. Mudah-mudahan boleh, insya-Allah. Boleh. Apa nama madrasah ni? Masya Allah. Ada qiraat, belajar qiraat lagi? Belum lagi. Ingat qiraat boleh test ni. Misal pun tak erti sangat qiraat kan. Baik.
Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kita sebagai anak-anak, adik-adik, doa selalu jadi anak yang soleh, jadi anak yang istiqamah dalam kebaikan, istiqamah menghafal Al-Quran dan mengulangnya selalu. Ini yang penting sebenarnya. Nak hafal Quran tak susah mana, tapi nak jaga itu yang berat. So kita nak dapat title Al-Hafiz, kena jadi Al-Hafiz sebenar. Okey, dan untuk kita ibu ayah yang dirahmati Allah, kita semua Ramadan sudah masuk hari yang ke-8, muhasabah untuk terus memperbaiki diri harus dipertingkat. Al-Quran kita sudah berapa juzuk, puasa kita apakah sama dengan tahun-tahun lepas, jadual harian Ramadan kita apakah sama dengan tahun-tahun lepas? Sepatutnya ia tidak boleh begitu. Tentunya Ramadan kali ini pasti impian harapan kita apa dia? Lebih tuan-tuan adik-adik yang cakap dengan Ustaz Eka, tentu pasti lebih baik. Kalau Quran sebelum ni satu khatam sekali, tentu Ramadan ni sebolehnya khatam sebelum 20 Ramadan, sambung lagi. Boleh masuk kita juzuk 3, juzuk 4, juzuk 5, sambung. Walaupun tak sempat 2 kali khatam, tak apa. Tapi kita sudah ada momentum membina semangat Ramadan baru. Tak mau kita seperti Ramadan tu apa. Apatah lagi kalau tahun lepas sempat sekali khatam, tahun ni tak sempat khatam, lagi duka cita. Tidak patut begitu. Dan ibadah-ibadah lain, tarawih dan seumpamanya, perlu kita tingkatkan kualiti salat, khusyuk kita, penghayatan kita. Ini semua memerlukan mujahadah, kesungguhan kita bersama-sama di bulan Ramadan yang mulia ini. Tazkirah peringatan ini bukanlah untuk adik-adik ibu ayah semata-mata, tentulah untuk saya yang dhaif, yang fakir ini, yang lebih banyak kekurangan. So mudah-mudahan kesempatan Ramadan yang masih berbaki beberapa hari lagi, kita sama-sama perkukuhkan istiqamah kita, perkukuhkan semangat kita, konsisten kita datang surau masjid sampai bila? Sampai akhir Ramadan, bukan sampai Lailatul Qadar. Tak boleh. Bukan Lailatul Qadar, ingat Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Jangan macam Lailatul Qadar, insya-Allah Allah temukan kita. Okey, jadi saya kira setakat itu. Dah masuk Isyak. Mungkin azan dulu, solat sunat macam biasa, kemudian kita Isyak. Okey, wallahu alam. Terima kasih banyak-banyak. Jazakumullahu khairan katsiran, dan terima kasih, dan saya sangat teruja untuk bercakap kepada adik-adik yang lebih banyak kebaikan daripada saya ini. Mudah-mudahan Allah Taala pertemukan kita balik di alam syurga Allah Taala, insya-Allah. Amin wa amin. Wallahu alam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Fadil Ustaz Timo Husin. Dan insya-Allah tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita akan solat Isya dulu. Kemudian kita akan direct untuk solat sunat tarawih insya-Allah, yang akan diimami oleh Fadil Ustaz Timo Husin sendiri insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan minta tunggu sampai habis Isya, tarawih dan witir, dan insya-Allah kita dijamu makan selepas ini insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah azan ke? Boleh.